ada salah dengan orang, minta maaf siap-siap. Minta maaf siap-siap. Kalau orang buat salah dengan kita, sebelum dia minta maaf, kita maafkan dulu. Kalau susah nak maafkan, sebut je dekat mulut. Ya Allah, aku maafkan orang ni walaupun hati aku susah nak maafkan. Ini yang diajarkan oleh Al-Habib Ali Abdul Rahman Al-Jufri, hafizahullah ta'ala. Dia kata salah satu cara kita nak menggembirakan baginda Nabi SAW ialah memaafkan orang lain. Sekalipun hati kita susah nak memaafkan dia. Sekalipun kita susah nak memaafkan dia, tapi ucapkanlah di mulut kita, ya Allah, aku memaafkan dia sekalipun hati aku susah untuk memaafkan dia. Mudah-mudahan lambat laun hati kita juga akan turut memaafkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وبعد. Yang saya muliakan sahibul fadilah Tuan Imam, pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Nurul Amin, Marwah Sempak, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita ruang dan kesempatan untuk bertemu pada malam yang mulia, pada malam yang barakah ini. Ini menyambung daripada bacaan kitab Al-Arba'un Al-Munirah fil Ujuril Kabirah ala Al-A'malil Yasirah. Hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Berapa kali dihubungi sebelum ni? Saya rasa ada 4 kali. 4 kali bersama dengan 4 bulan tak dapat hadiah. Sebabkan ada tugasan di luar kawasan. Alhamdulillah malam ni ada dekat sini. Jadi kita akan sambung daripada bacaan kitab kita, hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Kalau ikut pada yang saya tanda ni, kita berhenti dekat hadis yang ke-13. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Hadis yang ke-13, hadis yang menerangkan tentang zikir yang khusus selepas solat maghrib, subuh dan juga asar. Ada zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW yang boleh untuk kita amalkan dan perlu untuk kita amalkan dan jangan kita tinggalkan. Bisanad muttasil wa bihi ilahi an Abdurrahman ibn Ghanmin an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam annahu qala
من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له بكل واحدة 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال رواه الإمام أحمد. وروى النسائي بسنده عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قال حين ينصرف من صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات من قبل أن يتكلم كتب له بهن 10 حسنات ومحي عنه بهن 10 سيئات ورفع بهن 10 درجات وكنا له عدل 10 نسمات وكنا له حرسا من الشيطان وحرزا من المكروه ولم يلحقه في يومه ذلك ذنب إلا الشرك بالله ومن قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته. Ada dua hadis ataupun ada dua riwayat yang hampir sama. Yang pertamanya daripada Sayyidina Abdul Rahman ibn Ghanmin daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya baginda telah bersabda, barang siapa yang telah berkata sebelum dia beredar, dia solat, dalam hadis yang pertama ni disebut dia solat maghrib dan juga solat subuh. Siapa yang telah berkata sebelum dia beredar dan sebelum dia membengkokkan kakinya daripada solat maghrib dan solat subuh, maksudnya dia solat, tak kira solat berjemaah ke, solat seorang diri ke, jadi sebelum dia bercakap dengan orang lain, sebelum dia bangun dari tempat duduk dia, ataupun sebelum dia mengalihkan kedudukan dia, kalau dia duduk macam mana semasa dia tahiyat akhir, dia kekal dalam keadaan tersebut. Dia tak berganjak lagi, dia tak duduk bersila, dia tak ubah kaki dia dan sebagainya. Maka siapa yang berbuat demikian dan dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita dah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat sebut ada kalimah biyadihil khair. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang maksudnya tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, baginya sahajalah segala kerajaan dan baginya sahajalah segala pujian, di dalam kekuasaannya sahajalah segala kebaikan, dia menghidupkan dan mematikan, dia atas setiap sesuatu adalah yang maha berkuasa. Dan dia baca zikir ini sebanyak 10 kali. Maka apa yang dia akan dapat daripada setiap sekali dia baca, dia baca 10 kali, setiap sekali dia sebut kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia baca yang tu 10 kali. Setiap kali dia sebut, dia dituliskan baginya 10 kebaikan. 10 kali dia sebut bersamaan dengan 100 kebaikan.
telah dihilangkan daripadanya 10 kejahatan. 10 kali dia sebut akan dihilangkan daripada dia 10 kejahatan, yakni dihilangkan daripada dia, maksud kejahatan kat sini, sayyiat kat sini, dosa kecil, dihilangkan daripadanya dosa-dosa kecil. Diangkat buatnya 10 darajat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 darajat bagi setiap kali dia sebut. Zikir tersebut juga menjadi benteng daripada setiap yang dibenci. Ada benda yang dia tak suka dalam hidup dia. Ada benda yang dia rasa tak senang dan dia tak mau benda tu lekat dengan dia. Dia tak mau benda tu hampir kepada dia, dia tak mau benda tu datang kepada dia. Benda yang dia tak suka. Maka dengan dia beramal dengan zikir ini, insya-Allah akan dijauhkan daripada dia pada perkara yang dia tak suka. Menjadi benteng daripada syaitan yang direjam. Zikir ini juga akan menjadi pelindung bagi diri dia daripada godaan dan hasutan syaitan, dan juga anak cucu dia, dan juga bala tentera dia yang lain. Tidak akan halal baginya dosa untuk mendapatkannya. Maknanya dia tak mungkin akan buat dosa pada hari tersebut. Ya kah? Betul ke dia tak mungkin akan buat dosa? Setiap pada kita buat dosa kan? Setiap hari kita buat dosa. Bahkan ada orang yang setiap saat dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan dengan tidak mungkin seseorang itu ataupun tidak halal bagi dia dosa untuk mendapatkannya, yakni lah bila dia buat, Allah Ta'ala dah ampun siap-siap dah daripada dosa dia. Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala asbab daripada zikir ni. Melainkan dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang ni dia kena balik pada agama lah. Sebab Allah Ta'ala pun dah sebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tak ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia meninggal sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala ampun ataupun tidak, insya-Allah dengan rahmat, dengan sifat rahimnya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa dia. Habis itu dalam Quran kata Allah Ta'ala tak ampun dosa bagi orang yang meninggal dunia sebelum dia taubat. Sebelum dia bertaubat. Dia buatlah kebaikan apa pun tidak akan menghilangkan dosa syirik. Tapi kalau kita buat kebaikan akan menggugurkan semua jenis dosa. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan akan menghilangkan segala kejahatan yang pernah dilakukan. Nabi SAW pun pernah sebut, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan jahat kamu dengan perbuatan baik. Nescaya perbuatan baik kamu akan menghilangkan perbuatan jahat kamu. Bahkan kebaikan yang kita lakukan, bila mana Allah Ta'ala dah ampunkan dosa-dosa kita yang tadi, Allah Ta'ala tukar pula. Allah Ta'ala tukar kejahatan yang kita buat tadi tu menjadi kebaikan. Itu dosa selain daripada dosa syirik. Adapun dosa syirik, dia kok mana pun dia kena balik kepada agama, dia kena balik kepada fitrah dia, kena beriman semula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat dengan taubat nasuha, dan insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan. Dan dia telah termasuk daripada seafdal-afdal manusia dari sudut amalan, melainkan seorang lelaki yang melebihinya. Lelaki tersebut mengucapkan ucapan yang lebih afdal daripada apa yang telah diucapkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi hadis yang pertama, dia lafaz dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali lepas solat subuh dengan solat maghrib. Hadis yang kedua sebut daripada Sayyidina Mu'adz. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang berkata ketika dia beredar daripada solat subuh, sama keadaan dia macam hadis pertama tadi. Cumanya sirah ataupun lafaz
zikir pada hadis yang kedua ni lain sikit. Iaitulah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada biyadihil khair, tak ada yuhyi wa yumit. Ya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibacakan sebanyak 10 kali. Ya? Maka dituliskan buatnya dengan sebab zikir itu akan 10 kebaikan, dihilangkan dengan sebabnya akan 10 kejahatan, diangkat dengan sebabnya 10 darajat. Zikir tersebut buatnya telah menjadi menyamai pahala membebaskan 10 orang hamba. Ni ada tambahan, ya? Membebaskan 10 orang hamba. Membebaskan seorang hamba pun menunjukkan isyarat bahawa orang ini telah selamat daripada api neraka. Maka bagaimana pula pahala membebaskan 10 orang hamba? Ia merupakan isyarat bahawa orang ini akan dijauhkan daripada api neraka. Zikir tersebut telah menjadi pengawal untuknya daripada sebarang syaitan, menjadi benteng daripada setiap yang dibenci, dan tidak akan ada dosa pada siang itu yang boleh mendapatkannya, melainkan dosa menyekutukan sesuatu dengan Allah. Barang siapa yang telah menyebut zikir tersebut ketika dia beredar dari salat asar, nescaya dia telah diberikan seperti itu pada malamnya. Jadi ada 3 waktu yang Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk baca zikir ni. Jadi lagu mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Yang pertamanya ada 2 lafaz kat sini. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu lagi, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi macam mana kita nak gabung? Yang pertamanya, kita boleh baca dengan satu lafaz sahaja. Sama ada kita nak ambil lafaz yang kedua, lafaz yang pertama, yakni adanya biyadihil khair dengan yuhyi wa yumit, dia merangkumi daripada lafaz yang pertama juga. Dia boleh baca pada waktu subuh dengan lafaz tersebut, dengan waktu asar pun boleh baca dengan lafaz tersebut, dengan waktu maghrib pun boleh baca dengan lafaz tersebut. Tak mau nak ikut daripada sebiji-sebiji macam dalam hadis. Kalau nak ikut sebiji macam dalam hadis, yang pertama dia boleh baca dengan waktu subuh, dia boleh baca dengan mana-mana pilihan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir pun boleh. Lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir pun boleh. Kemudian asar dia baca lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maghrib dia tambah dengan biyadihil khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi boleh pilih. Boleh pilih mana-mana yang kita rasa selesa untuk kita baca. Yang tak apa-apa nak betulnya bila kita tak baca. Hatu yang tak apa nak, hatu tak apa nak betul. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak ni, benda zikir hak Nabi ajak ni, sat ni. Kita buat ni tak sampai 5 minit. 2 minit pun tak sampai apa sah? Kalau kita baca laju-laju lah, 2 minit pun tak sampai, kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis kuat pun 2 minit lah. Habis kuat. 2 minit sahaja yang kita peruntukkan untuk kita baca zikir ini, dan akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Habis itu bila kita baca hadis ni ataupun bila kita baca zikir ni, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak halal baginya untuk dosa mendapatkannya, maksudnya boleh buat dosa ke? Tak, bukan maksudnya boleh buat dosa. Kalau dia terjerumus dalam perbuatan dosa, Allah Ta'ala akan lorongkan kepada dia untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun Allah Ta'ala selamatkan dia siap-siap daripada perbuatan dosa tersebut. Tidak menjadi keinginan dia pun untuk dia buat dosa tadi, melainkan dia terjatuh, dia tertewas dengan godaan. Bukan sengaja dia nak buat. Itu maksud dia. Menerusi 2 riwayat di atas, kita telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak mengubah cara duduk tasyahud akhir kita setelah kita selesai melaksanakan salat subuh dan maghrib. Kita juga hendaklah tidak berbicara apa-apa pun dengan orang lain, sehinggalah kita membaca terlebih dahulu zikir yang disebutkan dalam hadis di atas sebanyak 10 kali. Sama ada bicara itu dengan lidah ataupun bicara kita itu dengan jari kita. Jari pun boleh bicara, boleh. Kita bawa handphone, balas WhatsApp.
tu bicara juga kan. Jadi tahan semasa kita selesai daripada solat maghrib ataupun solat subuh ataupun solat asar. Ganjaran yang terlalu istimewa yang bakal diberikan kepada mereka yang membaca zikir yang terkandung dalam ikrar akan keesaan Allah Ta'ala ini berdasarkan cara yang disebutkan ialah diberikan 100 pahala, dihilangkan 100 dosa kecil, diangkat 10 darjat. Kenapa dihilangkan 100 dosa kecil? Sebabnya dosa besar ini mestilah dengan jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa besar tidak akan dapat dihapuskan dengan amalan-amalan, melainkan hanya satu sahaja amalan, yakni taubat nasuha. Untuk taubat maka dia mestilah memenuhi 3 syarat seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan juga lain-lain daripada para ulama kita. Apa dia syarat dia? Yang pertamanya ialah dia meninggalkan serta-merta dosa yang dia buat. Dia tinggal dosa hak dia buat tu, dia tinggal. Tu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia menyesali daripada perbuatan dosa dia tadi. Menyesal sungguh-sungguh. Buat apalah aku pergi buat benda ni tak elok dan sebagainya. Dan yang ketiganya ialah dia berazam untuk tidak kembali melaksanakan ataupun tidak kembali kepada perbuatan dosanya tadi. Cukup 3 syarat ini, maka dia dapatlah apa yang dimaksudkan dengan taubat tadi. Kalau ada dosa yang bersangkutan dengan manusia ataupun hak anak Adam, hendaklah dia mengembalikan semula hak anak Adam tersebut kepada pemilik dia. Zikir tersebut menjadi pelindungnya daripada setiap yang dibenci. Zikir tersebut menjadi benteng daripada dia diganggu oleh syaitan. Dia sama ada macam ni tuan-tuan dan puan. Satu dipanggil sebagai gangguan. Gangguan yang melibatkan makhluk-makhluk yang kita tak nampak. Itu pertama. Yang kedua, gangguan juga tapi dari sudut psikologi pun dikira sebagai gangguan juga. Apa dia gangguan dari sudut psikologi ni? Dia ada perasaan sedih dan runsing. Dalam bahasa Arab dia panggil sebagai ham dan juga gham. Ham dan juga gham. Kalau ham ni benda yang sedih, benda yang sedih yang dah pun berlaku, sedih sangat-sangat sampai kita tak boleh nak lupa benda tu. Itu panggil sebagai hammun. Kalau gham adalah benda yang kita runsingkan, dia tak jadi lagi, tapi dia jadi susah hati, takut benda tu nak jadi dan sebagainya. Ini panggil sebagai gham. Dia runsing dengan benda yang akan datang. Ini pun adalah merupakan salah satu daripada gangguan juga. Maka bagaimana kita nak hilangkan? Salah satu dia dengan zikir ini. Kita bentengkan diri kita dengan zikir ini daripada gangguan-gangguan yang disebutkan tadi. Bagi orang yang diuji dengan gangguan makhluk halus, dah pergi berubat pun tak jadi-jadi juga. Pergi berubat pun tuan-tuan, jangan nak pergi berubat dengan orang yang sebarangan lah. Ini nasihat lah. Jangan berubat dengan orang yang sebarangan. Carilah orang yang berubat, yang merawat dengan perkara-perkara ataupun bacaan-bacaan yang diizinkan oleh syarak. Ini kena peringat. Bukan apa takut lagi keluar mulut buaya masuk mulut naga. Cari. Kita hari ni pun ramai dah perawat-perawat, sama ada dari yang belajar di Darusshifa-nya ke, ataupun yang belajar dekat Darussalamnya ke, ataupun banyak darul-darul yang lain lah. Tidaklah kata 2 ni saja yang betul, tapi 2 ni antara yang besar lah. Darusshifa dan juga Darussalam. Pilah yang mana yang sakit apa semua, pi ubat dengan perawat-perawat ni, insya-Allah. Kesembuhan tu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan perawat-perawat ni yang sembuhkan. Sama juga bila kita beramal dengan zikir ni, bukan 100%. Walaupun benda ni kita percaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling aula. Maksudnya Nabi pun buatlah zikir ni tak? Nabi pun buat zikir ni. Tapi Allah Ta'ala izin tak Nabi kena sihir? Allah Ta'ala izin. Maksudnya
Kalau benda nak jadi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada siapa boleh halang. Tak ada siapa boleh halang. Kalaulah dia beramal dengan zikir ni tapi dia masih lagi dikenakan gangguan, dia dah amal dah dengan zikir ni, bukan takat zikir ni, macam-macam jenis zikir dia amal, dia duk beramal dengan macam-macam jenis zikir, pun kena gangguan juga. Yang pertamanya, Allah Ta'ala nak bagi pahala sabak dekat dia. Tu kena faham. Allah Ta'ala nak bagi pahala sabak dekat dia. Yang keduanya, Allah Ta'ala nak bagi pahala dia beramal. Allah Ta'ala nak kurniakan pahala dia beramal dengan zikir-zikir tadi. Tak ada rugi apa pun. Kalau dia beramal dengan zikir-zikir tadi pun dia kena dengan gangguan, tak ada rugi apa, sebab dia dapat satu lagi pahala, yakni pahala beramal tadi. Yang ketiganya, Allah Ta'ala nak kurniakan kepada dia pahala mencari jalan untuk menyembuhkan penyakit dia. Sebab pilah kat siapa-siapa pun, kita sakit demam ke, sakit kepala ke, muntah ke apa, semua jenis penyakit lah, pergi jumpa dengan doktor, bukan doktor yang sembuhkan, bukan ubat tu yang bagi kesembuhan kepada kita. Hakikatnya kesembuhan tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita hanyalah berikhtiar. Zikir tersebut menyamai pahala membebaskan 10 orang hamba. Allah tidak akan membinasakan diri orang yang berzikir dan tidak akan menghapuskan amalannya. Dia termasuk daripada seafdal-afdal manusia dari sudut amalan. Kita tengok pada hadis yang berikutnya, jaminan terlepas daripada azab api neraka. Hadis yang ke-14. Anil Harith ibn Muslim annahu akhbarahu an abihi Muslim ibn al-Harith at-Tamimi an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam أنه أسر إليه فقال إذا انصرفت من قبل صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنحن نخص بها إخواننا. رواه أبو داود. وروى النسائي بسنده عن مسلم ابن الحارث ابن مسلم التميمي أنه حدثهم عن أبيه قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جوارا من النار. فإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. Daripada Al-Harith ibn Muslim bahawa sesungguhnya beliau telah memberitahu Abu Sa'id Al-Filastini daripada bapanya, iaitu Sayyidina Muslim ibn Al-Harith At-Tamimi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahawa sesungguhnya baginda telah menyatakan secara rahsia kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu amalan rahsia kepada Sayyidina Muslim ibn Al-Harith tadi. Baginda bersabda, apabila kamu beredar dari salat maghrib, maksudnya selesai kamu salat maghrib, sebelum kamu berjumpa dengan orang, sebelum kamu bercakap dengan orang, dan kamu mengatakan Allahumma ajirni minan nar. Jangan tambah sabdu dekat situ. Jangan baca Allahumma ajirni, salah. Allahumma ajirni. Kalau ajir ni kita minta neraka tu mai kat kita. Na'udzubillah. Jadi jangan bubuh sabdu atas jim. Allahumma ajirni, ataupun imam baca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali, yakni selepas solat maghrib. Kerana sesungguhnya kamu, apabila kamu mengucapkan doa itu kemudian kamu meninggal dunia pada malam tersebut, nescaya telah ditulis buat kamu akan keselamatan daripada api neraka.
Apabila kamu telah salat subuh, maka katakan juga seperti doa tersebut, yakni Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Kerana sesungguhnya pada sekiranya kamu meninggal dunia pada siang tersebut, nescaya telah ditulis buat kamu akan keselamatan daripada api neraka. Abu Sa'id memberitahu kepada saya daripada Al-Harith bahawa sesungguhnya beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan secara rahsia kepada kami. Lalu kami pun mengkhususkan saudara-saudara kami dengan doa tersebut, dan benda itu pun sampailah kepada kita. Baik, kita tengok pada satu hadis tadi tu lah. Dia ada 2 riwayat tapi sama. Pengajaran daripada hadis ini, kita hendaklah mengambil peluang yang sangat penting bagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan daripada gerunnya ataupun ngerinya azab api neraka di akhirat nanti. Tak ada siapa pun boleh bayang macam mana dengan azab yang Allah Ta'ala tentukan di akhirat nanti, khususnya azab neraka. Berdiri lama dekat mahsyar pun dah azab dah. Ulama sebut berdiri lama dekat mahsyar itu juga sebahagian daripada azab. Sebab itulah kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala percepatkan urusan kita ketika mana di mahsyar nanti. Bukan kita tunggu kat situ. Tunggu tu adalah merupakan satu azab juga. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja benda yang berkait dekat dunia ni pelepah buang. Orang kata pelepah buang. Maksudnya jangan kita heret benda tu sampai ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala, sebab akan jadi panjang urusan kita di hadapan Allah Taala nanti. Dah ustaz, ni kita kena tuntut. Memanglah. Hari ni kat dunia kita cakap macam tu. Kat dunia kita boleh cakap macam tu. Kat akhirat nanti kita juga yang kita akan menyesal. Sebab itulah apabila benda-benda yang berkaitan dengan kesalahan orang kepada kita dan sebagainya, maka lepaskanlah perkara tersebut. Kalau kita ada salah dengan orang, minta maaf siap-siap. Minta maaf siap-siap. Kalau orang buat salah dengan kita, sebelum dia minta maaf, kita maafkan dulu. Kalau susah nak maafkan, sebut je dekat mulut. Ya Allah, aku maafkan orang ni walaupun hati aku susah nak maafkan. Ini yang diajarkan oleh Al-Habib Ali Abdul Rahman Al-Jufri, hafizahullah ta'ala. Dia kata salah satu cara kita nak menggembirakan baginda Nabi SAW ialah memaafkan orang lain, sekalipun hati kita susah nak memaafkan dia. Sekalipun kita susah nak memaafkan dia, tapi ucapkanlah di mulut kita, ya Allah, aku memaafkan dia sekalipun hati aku susah untuk memaafkan dia. Mudah-mudahan lambat laun hati kita juga akan turut memaafkan dia. Caranya adalah kita menjadikan antara zikir selepas kita selesai menunaikan salat subuh dan maghrib, sebelum kita berbicara dengan sesiapa sahaja, dengan membaca Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, lindungilah saya daripada api neraka. Doa ini hendaklah dibaca sebanyak 7 kali. Tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu doa ini kepada Sayyidina Muslim Ibn Harith At-Tamimi secara rahsia, dan tidak pula disebut secara terang-terangan di hadapan para sahabat baginda yang lain, bukanlah melarang orang lain untuk beramal dengan hadis ni. Sebaliknya baginda berbuat demikian supaya Sayyidina Muslim Ibn Harith sendiri akan mengambil berat tentang doa ini dan mengamalkannya secara bersungguh-sungguh, kerana doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus kepada beliau, dan beliau menyebarkan hal ini kepada orang lain. Antara hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita mengulang doa ini sebanyak 7 kali adalah kerana neraka diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan sebanyak 7 pintu. Kata guru kami Fadilatul Syekh Jamal Faruq hafizahullah Ta'ala, beliau menyebutkan bahawa neraka ini dia bertingkat, berbeza dengan syurga. Syurga dia bertingkat. Syurga, kata Fadilatul Syekh Dr. Yusri, syurga dia bukan bertingkat. Syekh Jamal Faruq kata neraka ni bertingkat. Sebab tu kita tengok dalam Al-Quran, bila sebut tentang azab yang akan menimpa orang munafik, Allah Ta'ala kata apa? Fid darkil asfali minan nar, di tingkatan yang paling bawah sekali, itu adalah azab bagi orang munafik. Berbeza dengan syurga, yang mana kita tak jumpa mana-mana nas yang menyebutkan tentang syurga ni bertingkat. Sebaliknya dia merupakan satu kampung halaman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan daerah-daerah yang tertentu. Sampai ke tengah-tengahnya itu ada satu daerah yang khusus yang dipanggil sebagai Jannatul Firdaus, yang ditempatkan padanya ialah baginda Nabi sallallahu alaihi
wa sahbihi wa baraka wa sallam. Antara satu syurga ke satu syurga akan mengambil masa 500 tahun perjalanan. 500 tahun ke 5,000 tahun. Lebih kurang macam itulah. Maka itu adalah sifat bagi syurga dan juga sifat bagi neraka. Maka dengan membaca doa ini sebanyak 7 kali, kita telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan kita daripada ketujuh-tujuh pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala selamatkan kita, tak kira sama ada dia banyak beramal ataupun tidak, tua ataupun muda, semua kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sahajalah kita akan diselamatkan daripada azab siksa api neraka dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Kita tak boleh nak harap dengan amalan kita. Walaupun kita banyak beramal sekalipun, khatam Quran setiap hari sekalipun, tidak ada jaminan bagi seseorang dengan amalannya dia akan terselamat daripada api neraka. Tidak ada jaminan baginya dengan amalannya dia akan masuk ke dalam syurga. Sebaliknya, dengan rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang akan menyelamatkan seseorang daripada azab siksa api neraka dan akan melayakkan seseorang bersama dengan syurga dan akan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-15 berkaitan dengan tasbih, tahmid dan takbir selepas salat sebanyak 33 kali. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang itu daripada diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf di atas ketelanjuran bahasa ataupun tersalah tutur bicara. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.